Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wassalatan wassalaman ala sayyidina nabiyyina rasulillah wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjut lagi pada kitab kita, yakni kitab Asas Aqidatul Islami, bab yang ke-6 ya. Muka surat berapa? Bab yang ke-6 muka surat 39. Muka surat 39 ya, yang nak rujuk kepada kitab muka surat 39. Bab yang ke-6, hukum dan bahagiannya. Baru kita masuk mengenal hukum ya. Pengertian hukum. Ta'rif hukum. Artinya suatu ketetapan yang ditentukan kepada sesuatu. Seperti kita menetapkan putih kepada kapur tulis, atau kita menidakkan putih kepada dakwat. Dakwat itu kita hitam lah, kita tak katalah dia putih. Itu hukum. Maknanya meletakkan sesuatu, mensabitkan sesuatu, menentukan pada sesuatu dengan keadaannya yang sebenar. Maka itu dia panggil hukum. Kalau tak benar itu bukan hukum lah. Kalau tidak benar, ya, kalau kertas putih kita hitam, itu bukan hukum. Itu bukan hukum. Tidak dikira sebagai hukum. Maknanya mensabitkan sesuatu yang jelas, yang benar, ya, baru kita boleh istilahkan sebagai hukum. Memahami istilah hukum ini adalah penting dalam mempelajari syariat Islam. Jadi kalau kita nak kuasai ilmu Islam, nak kuasai seluruh ilmu Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham dulu persoalan awalnya, asasnya adalah mengenal hukum. Kalau tak ada hukum, kita tak kenal hukum, macam mana kita nak amalkan ajaran Islam, ya, ataupun mengenal ilmu Islam. Itu satu perkara yang mustahil ya. Maka memahami istilah hukum ini adalah penting dalam mempelajari syariat Islam, terutama dalam masalah aqaidil islami. Dalam soal akidah Islam lebih penting lagi lah ya. Apabila berkaitan dengan soal akidah, kepercayaan, maka lebih wajarlah kita mengenal hukum. Hukum yang berkaitan dengan akidah ni dia panggil hukum akal. Hukum akal ya, itu khusus kepada bab akidah. Kerana dalam bahagian-bahagian hukum itu ada berbagai-bagai penentuan yang mempunyai pengertian-pengertian yang berlainan. Tak sama ya. Cuba kita lihat dulu bahagian-bahagian hukum. Pada umumnya hukum itu terbagi kepada 3 bahagian. Ini yang kita pakai modul yang kita pakai di Malaysia, mengikut pengajian-pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi maupun di mana-mana pusat pengajian Islam. Yang kita pakai modulnya sekarang ini adalah kita mengenal hukum itu secara 3 bahagian. Ada negara-negara yang berbeza, ada daerah-daerah yang berbeza. Tambah kalau di Indonesia banyak sekali perbezaan dia ya. Ada yang dibagi sampai 5 hukum, ada kata 5, ada kata 4 ya. Jadi kita ambil yang 3 ni umum, mudah, dan kita mungkin insya-Allah boleh fahamlah. Yang pertama hukum syara', al-hukmu syar'iyyah. Pertama hukum syara', yang kedua hukum akal, dan yang ketiga hukum adat. Bila kita tahu jenis hukum ni, baru kita boleh kenal, boleh beza, dan kita boleh menilai soal-soal yang berkaitan sama dengan ibadat ataupun soal akidah
ataupun soal akhlak, ataupun soal-soal urusan-urusan harian yang dipakai sebagai suatu ketetapan yang diterima seperti undang-undang yang dikeluar daripada parlimen. Itu sebagai contoh, ya. Jadi makanya dikatakan undang hukum ini, hukum syarak pertama, hukum akal, hukum adat, ini wajib kena tahu. Tiap-tiap individu Muslim kena tahu, ya, supaya kita tidak mencampur adukkan, kita tidak tahu, kita tidak akan kita tidak akan jadi ataupun kita kata tadi ini kita meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia lah, ya, ataupun kita menilai sesuatu bukan pada dasarnya, itu adalah salah. Hukum syarak iaitu undang-undang yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, seperti sembahyang 5 waktu itu wajib, arak dan judi itu haram dan lain-lain. Itu masuk dalam hukum syarak. Atau dipanggil, bila hukum syarak ini bila disajikan kepada pengajian dipanggil syariat. Ya, hukum syarak ni bila disajikan dalam bidang pengajian kita panggil syariat. Syariat pun kita panggil millah, mim lam ta marbutah, millah, millah rasul. Kita sebut selalu millah rasul, kita tak kata millah nabi. Millatur rasul, millah, ya, millah, ya, macam nama orang perempuan, millah, jamilah, millah, tapi dia ada lam tu ditekankan ke sabdu, millatur rasul. Itu sebagai contohnya, ya. Ataupun syariat kita panggil, atau lagi dipanggil sebagai umumnya diletakkan sebagai landasan syarak pun kita sebutlah. Jadi hukum syarak ni itu undang-undang yang disampaikan di sini. Di sini ada juga bagi pecahan ini kita baca dia punya lanjutanlah. Saya susah hurai lagi, nanti kita hurai kemudian. Tiap-tiap kali kita sentuh gula tu kita tahu dia manis. Maka itu kita panggil hukum adat. Pada adatnya gula tu manis. Semua orang pergi di mana-mana pun kalau kata gula tu manis, adatnya. Ada juga orang makan gula tak manis, ada masalah. Itu dah luar biasa, ya. Kenapa makan gula tak manis? Itu sebagai contoh. Jadi maknanya kalau sudah menyalahi adat kita panggil khawarikul adah. Itu sudah mencari adat. Dalam mencari adat ni ada bab lain pula yang masuk dalam soalan mencari adat. Maknanya dia bukan adat, ya, dia ada 5. Perkara ni kita akan mengaji kemudian lah, 5, tapi saya bab dasar dia dulu. Yang pertama dia panggil mu'jizat. Itu bukan adat. Mu'jizat, kita tahu kata api itu memang terbakar, memang api boleh membakar, ya. Tiba-tiba bila dilontarkan, dihujamkan Nabi Allah Ibrahim ke dalam unggun api yang besar, tak terbakar. Maka itu artinya menyalahi adat. Bila menyalahi adat, dia dikategorikan dalam kumpulan mu'jizat. Benda tu tak boleh belajar. Yang kedua dipanggil sebagai irhash, ya, kalau ejaan ruminya IRHASY, irhash, ya. Irhash ni perkara yang berlaku, perkara yang mencari adat berlaku kepada rasul-rasul, nabi-nabi sebelum mereka menjadi nabi, ya. Contohnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam masih baby lagi, dalam buayan, boleh bercakap, boleh berkalam, ya. Mak dia berdiri, Siti Maryam berdiri tepi buayan tu. Dia pamit tanya kat mak dia soalan, macam mana hang tak menikah dapat anak? Soalan yang datang kepada dia bertubi-tubi bunyi lagu tu. Kamu seorang gadis yang terpelihara, yang terpingit, macam mana kamu boleh lahirkan budak ni? Mana mari, kok mana bapa dia? Siti Maryam tunjuk kepada budak dalam buayan, dia tunjuk ke anak dia. Jadi Nabi Isa bercakap. Ini Allah rakamkan dalam Al-Quran Al-Karim lah, tentang boleh lihat dalam surah Maryam, ya, ada berita ini. Itu satu kisah, itu kita panggil irhash, ya. Nabi Ibrahim ketika baby lagi, mak dia bimbang sebab Namrud bermimpi akan ada, dia kata, anak daripada anak laki-laki yang akan lahir, yang akan jadi seorang pemimpin besar,
yang akan meruntuhkan kerajaan dia, yang akan menentang, ya, menentang pegangan ideologi dia. Maka dia bunuh habis semua anak lelaki-lelaki. Jadi mak Nabi Ibrahim bawa Nabi Ibrahim pergi bubuh di tengah-tengah hutan dalam gua. Pergi tinggal di gua, tinggal balik, ya, dalam keadaan baby. Baru 5 hari budak tu, ya, lepas 6 bulan baru mak dia pergi tengok. Dia montel elok, dia main dengan singa. Rupanya dalam gua tu ada singa, ya, ada beberapa ekor singa, dan dia sedang mengisap ibu jari di sini. Bila isap ibu jari dia, keluar madu. Jadi dia makan madu lah. Jadi madu ni bukan daripada lebah, ya, datang daripada alam ghaib, hasil daripada ciptaan Allah sendiri melalui ibu jari Nabi Ibrahim. Ini kita panggil irhash. Nabi waktu umur, Nabi ketika umur 5 tahun datang Jibril belah dada Nabi. Masa tu dia sedang duduk di bawah asuhan Halimatus Sa'diyah duduk belah dia. Dia main kanak-kanak lain, tiba-tiba datang Jibril rebahkan Nabi Muhammad, belah dada. Nampak, ya? Keluarkan jantung dia. 5 kali bedah. Nabi kena 5 kali bedah. Bedah yang terakhir pada malam Isra. Itu ketika usia dia 53 tahun lah. 53 tahun. Ketika itu setahun sebelum hijrah ke Madinah. Ini kita panggil irhash yang berlaku kat Nabi itu. Budak-budak ni lari habis pergi habaq kat Halimah. Makcik, ya, Muhammad ni ada satu orang datang rebahkan dia, belah dada dia. Halimah pun jadi takut. Keluar tengok Nabi tak ada apa. Nampak tak? Dia bawa Nabi pergi serah balik kepada keluarga Nabi, kepada ibu Nabi. Itulah, ya. Lepas tu ibu dia meninggal, datuk dia ambil alih pelihara dia. Ini irhash dia panggil. Itu mencari adat, bukan hukum adat. Laginya, sesudah irhash kita panggil lagi karamah. Orang Melayu kata keramat, ya. Karamah ni adalah satu kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih sebagai suatu kemuliaan, ya, kemuliaan kepada hambanya itu, maka Allah bagilah kepadanya karamah, satu benda yang mencari adat. Banyaklah berlaku yang kita dengar, banyak karamah yang berlaku di kalangan orang-orang alim, para ulama, ya. Begitu contohnya karamah, ya. Kita punya sampai ke mati pun dapat karamah lagi, kan. Ada seorang pemimpin negara kita, kan, seorang pemimpin negara, pemimpin Islam, ya. Ketika dia mangkat, bawa balik dengan helikopter dia punya mayat, ya, nak simpan di sebelah Kedah, maka tu dalam penerbangan tu awan ikut helikopter. Pilot tu orang asing, orang Cina, bukan Islam. Pilot tu sendiri bukan Islam, tapi pilot tu dapat saksi, kan, awan tu dia ikut. Ini karamah, sampai ke mati pun ada karamah. Nampak, Tuhan nak bagi karamah kat dia. Sampailah landasan, sampai ke kalau start berhenti, ya, awan duduk macam tu lah atas helikopter. Nampak, ya. Sampailah bawa mayat tu ke rumah dia. Kemudian baru awan tu pecah, hilang. Nampak tak? Pilot tu masuk Islam. Hari tu juga masuk Islam. Sebab dia dapat tengok satu karamah yang berlaku kepada seorang hamba Allah. Dia kenal lah orang tu, seorang pemimpin parti politik yang terkenal lah di Malaysia, ya. Itu dia. Jadi makanya dikatakan tadi ni karamah, contohlah karamah, ya. Begitu, kan. Kitabnya Syekh Abdul Rahman Bukhari, pak saudara kita punya pengerusi sendiri, ya. Orang naik, dia boncing belakang motor, orang naik, orang kata dia tak ada. Orang yang bawa motor tu kata, tak ada orang, dia kata. Tak ada rasa langsung, tapi dia ada di belakang. Nampak tak? Itu sebagai satu karamah Tuhan bagi. Banyak lagi lah karamah-karamah yang timbul, yang berlaku, Ini di antaranya yang boleh kita ambil kira sebagai satu kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada hamba-hamba Allah yang terpilih lah, ya. Karamah ni banyak tingkatan. Kemudian karamah yang keempat dia panggil
Ma'unah. Bukan ma'unah yang di Greek tu kita tangkap tu, bukan itu pertubuhan ma'unah. Ma'unah ni satu pertolongan Allah yang berlaku kepada seseorang tanpa diduga, dan kita tidak dapat membaca, dan kita tidak boleh memahami, dan juga kita tidak boleh belajar. Ma'unah, ya. Helikopter terbang, kan, bawa 6 orang. Helikopter tu terempas, letup habis. Dia seorang sangkut di pokok. Dia seorang. Ini pun satu menteri ya. Sangkut di pokok. Dia bicara cuma patah tangan dia. Patah tangan tu tak ada berat. Patah tangan dia macam biasalah. Patah tangan rusuk, dia luka sikit lah. Dia bawa di hospital. Orang pergi jumpa dia. Dia nak tanya macam mana dia boleh terlepas daripada helikopter. Dia terjun kot mana. Dia kata aku rasa aku hidup balik, mati hidup balik. Tak jangka aku boleh hidup, dia kata. Itu kita panggil ma'unah. Ma'unah satu pertolongan Allah yang diberi kepada hamba-hambanya yang tertentu, ya, untuk menunjukkan kelebihan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ma'unah ni benda tak boleh belajar, ya, benda yang jadi secara kebetulan dan selamatkan seseorang tu daripada sesuatu bencana tu kita panggil ma'unah. Dan yang keempat, yang kelima kita panggil sihir. Sihir ni juga serupa. Dia ada satu perkara yang mencari adat, dia mengubah pemandangan mata kita. Orang panggil silap mata. Silap mata tu paling senang nak faham. Silap mata. Itu kita panggil sihir. Ya. Saya budak-budak dulu masa balik sekolah pergi tengok orang Pakistan main silap mata. Dia ni orang Pakistan lah. Ya, komun, dia tengok budak-budak balik sekolah, ya. Dia pun ambil kain, ya, ambil kain 2-3 helai, masukkan dalam satu bekas, tutup, ambil tongkat dia, kan. Dia jampi, pukul, buka, jadi kek. Jadi kek, ya. Kemudian dia potong seorang sikit, bagi semua yang ada tu, dia bagi seorang sikit makan. Kek itu, ya. Dia bagi tangan saya pun ambil sikit, saya tak makan. Tahu saya apa? Nak balik pergi tunjuk dekat mak. Kata orang silap mata buat kek. Nak habaq tu bukan kita nak cerai dia punya kelemahan. Kita anggap betul. Kita dapat kek, ambil sapu tangan, dulu tak ada tisu, pakai sapu tangan. Ambil kek tu, buat sapu tangan, gulung, buat dalam poket. Dengan hati yang seronok, balik nak habaq kat mak. Mak, tadi ada silap mata, orang buat kek dengan sapu tangan, dengan kain. Masuk rumah, saya bau tai. Nampak tak? Awak bau tai ni. Mak pun kata pasal bau apa benda ni? Bau najis. Rupanya kek tu adalah najis. Buka sapu tangan, tai manusia. Nampak, ya? Maaf, tai burung. Bukan tai manusia, tai burung. Ya. Ya Allah, itulah, ya. Bapak saya kata lain kali hanya boleh tengok. Dia bagi benda hanya ambil. Orang tua kita pesan pula, itulah silap mata, dia guna sihir. Na'udzubillah, ya. Bukan illusion, itu satu sihir. Ini adalah benda yang mengubah pandangan mata kita. Silap mata. Orang panggil Melayu kata silap mata. Boleh, ya. Okey, kita lingkailah 5 perkara tu, mencari adat, menyalahi adat, tuan-tuan. Baik. Seperti api membakar, air menyejukkan dan sebagainya, ya. Pecahan hukum syarak. Sekarang kita tengok kepada hukum syarak, dia punya pecahan, ya. Hukum syarak itu ada 8 pecahan dia. Hukum syarak, Yang pertama wajib. Wajib ni hukum syarak lah. Kita kena tahu, wajib. Wajib artinya suatu amalan yang diberikan pahala kepada siapa-siapa yang mengerjakannya, dan diseksa kepada sesiapa yang meninggalkannya, seperti sembahyang fardu, puasa, bulan Ramadan dan lain-lain. Jadi kita kena tahu dah kategori wajib ni, kita kena tahu, ya, melalui jurusan ilmu fiqh. Fiqh dia panggil, ya. Melalui ilmu fiqh ni kita akan dapat tahulah apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh, apa yang fardu, apa yang tak boleh, dan sebagainya. Jadi menentukan tentang wajib itu adalah syarak sendiri, mesti berdalil daripada, pertama daripada Quran, kedua daripada hadis, ketiga daripada ijma'.
Yang keempat daripada qiyas, itulah 4 sumber perundangan Islam. Daripada 4 tu. Bukan makna kita dalam Quran saja boleh tentu benda tu wajib. Ya, bukan makna daripada hadis saja mengatakan benda tu wajib. Ijma' pun boleh jadi wajib. Ya, ijma' ni atas pandangan pahaman pandangan para sahabat. Ya, di mana mereka dekat dengan Nabi, mereka kiaskanlah. Ya, itu sebagai contohnya wajib. Ya. Contohnya macam kita kata wajib bila kita kena najis anjing, najis anjing, najis beratlah, ya, mughaladah, ambing, babi dan anjing, maka wajib kita kena sertu, bukan samak lah. Jangan guna bahasa samak, samak tak betul, ya. Ya, kita kena ubah bahasa yang betul, sertu, ya, S-E-R-T-U. Sertu tu maknanya membasuh najis berat sekali dengan tanah, 6 kali dengan air mutlak. Itu kita panggil sertu, bukan samak. Samak ni cuci kulit. Cuci kulit kita panggil samak lah. Itu jangan salah faham tu tuan-tuan. Guna istilah yang betul. Fiqh ni kita kena guna istilah yang betul. Jadi maknanya tanah kalau tak ada, dia nak buat tidak ada tanah. Sekarang ni ada dah depa proses dalam bentuk sabun. Ya, sabun. Jadi kata ulama itu atas dasar qiyas. Qiyas menghukum wajib kena basuh sekali dengan tanah, 6 kali dengan air mutlak, itu wajib. Tetapi dalam wajib ni itu ditentu oleh hadis Nabi, tentu kan sahih. Tiba-tiba tidak ada tanah, kita nak guna apa? Kita guna sabun, dengan syarat sabun itu punya kekuatan yang sama dengan tanah. Ada kena cari sabun tu lah. Sekarang ada lah, sekarang sudah ada. Ada syarikat yang proses buat sabun, sabun yang boleh kita guna untuk menyuci najis berat. Jadi guna sabun tu atas dasar qiyas, dia bukan dasar sunnah. Nampak ya? Jadi dia bukan sunnah, dia qiyas. Jadi qiyas ini maknanya dikiaskan kepada hadis, maknanya dia ada unsur-unsur tanah dalam tu. Dalam sabun tu ada unsur-unsur tanah, punya kekuatan tanah, tetapi ulama menghukum dia secara ghairu ta'abbudi. Ada beza, ya. Ta'abbudi, ghairu ta'abbudi. Ta'abbudi ini artinya dia bersifat ibadat. Kalau kita guna tanah betul. Kalau kita guna tanah betul, tanah liat, ya, maka dia dihukum sebagai ta'abbudi, mendapat pahala di atas ibadah yang didasarkan kepada sunnah. Tapi kalau kita guna sabun ghairu ta'abbudi, dia bukan bersifat ibadat. Faham, ya? Sebab sabun tu adalah kegunaan kita hari-hari. Dalam semua masalah kita pakai sabun, ya. Tinggal lagi kita convert sabun tu untuk guna basuh najis mughaladah, kerana dia ada unsur-unsur kekuatan yang sama kuat dengan tanah. Ini atas rekaan ciptaan, ya, para ilmuwan saintis dan sebagainya lah, ya. Jadi maknanya itu perbezaan. Jadi hukum tu ada beza. Hukum daripada sunnah, hukum daripada hadis, dan hukum daripada qiyas. Jadi kedua-duanya tetap juga dihukum wajib. Ini hukum fardu, ya. Yang kedua dia panggil hukumnya wajib ni pun dia banyak kategori wajib ni pun, ya. Kalau kita mengaji jurusan ilmu fiqh, usul fiqh, satu ilmu dipanggil usul fiqh. Selain ilmu fiqh, orang yang nak ahli dalam bidang fiqh ni dia kena kuasai usul fiqh lah. Satu bidang jurusan ilmu yang begitu agak rumit, usul fiqh ni. Dalam usul fiqh ni dibahagikan wajib saja tu ada 18 wajib. 18 jenis wajib. Jadi kita tak bercara di sini, buang masa lah panjang. Nanti kita cuma nak terang, cuma nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, para ulama telah membahagikan dan kategorikan wajib itu sampai 18 jenis wajib. Bukan satu jenis, 18 jenis wajib, ya. Termasuklah wajib pakai topi keledar. Tu dia, nampak tak? Itulah. Nampak tu, kan? Wajib. Sekarang kita ada SOP, kan? Wajib SOP. Nampak tu? Ini masuk dalam wajib mana? Itu kita nak faham tu. Dia masuk bawah ulul amri. Allah, Rasul, ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Dia masuk situ. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemerintah. Taat pemerintah itu adalah wajib.
Itu kita nak faham tu lah. Itu dia ada wajib tu dia panggil. Wajib ni kita kena ambil kira sebagai wajib al-wajibul amri. Dia kata wajib atas pemerintah. Tak dapat tidak kan? Kena pakai topi keleda, kena pakai tali pinggang orang bawa kereta kan? Itu wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh kerana persoalan itu sudah diterima sebagai sesuatu yang munasabah dan sesuai, maka ada satu kaedah dalam qawaidul fiqh, ada satu ilmu lagi dalam ilmu fiqh dia panggil qawaidul fiqh. Orang nak ngaji fiqh kena ngaji usul fiqh, qawaidul fiqh. Dalam qawaidul fiqh dia kata al-'adatul mahkamah. Al-'adatul mahkamah, perkara adat yang diterima ramai sebagai sesuatu yang memberikan manfaat, maka jadi hukum. Maka itu al-'adatul mahkamah. Nampak tak? Maka pakai topi kereda tu adalah wajib. Kalau kita tak pakai berdosa. Tengok dia tengok mana. Kenapa? Kerana datang daripada uli amri. Uli amri itu ada tunjuk Al-Quran yang disebut. Nampak tu? Beginilah persoalan tuan-tuan yang kita nak faham tu. Jadi kita kena ambil kira macam tu lah. Ya, baik. Contoh. Kemudian yang kedua masuk pada sunat. Sunat ya. Dalam mazhab Syafi'i, sunnah kalau dia panggil sunnatun. Ya. Sunnatun dia ada dua makna. Satu artinya hadis Nabi, sunnah dia ada tiga. Sunnah ni dalam istilah dia ada tiga makna. Yang pertama kita panggil sunnatun, itu adalah sunnah Nabi. Apa-apa yang lain daripada Al-Quran yang datang daripada Nabi SAW dipanggil sunnah. Sunnah ya. Jadi sunnah ni kan Nabi pula. Pada Nabi sunnah tu pun ada tiga. Sunnah Nabi juga ada tiga. Satu dia panggil sunnah Nabawi. Kedua dia panggil sunnah Rabbani. Yang ketiga sunnah Mauqufi. Tiga. Atau sunnah Sahabi. Jenuh nak kaji ya. Tapi insyaAllah saya ngaji semua tu kan. Itu yang boleh abang tu kan. Kalau tidak tak boleh mengajar. Tak boleh kan. Dia kena kuasai ilmu dia dulu. Jadi sunnah dia ada tiga. Untuk Nabi dia ada tiga. Pertama sunnah Nabawi, artinya Rasulullah yang bercakap. Daripada sipolan daripada Bukhari terima dia siapa sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, aku dengar sami'tu Rasulullah SAW qal. Aku dengar Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah adalah sebagai sanad yang pertama. Maka dia panggil sunnah Nabi. Ada satu ketika pula Nabi pula kata, wa qala Allah Ta'ala, telah bersabda, telah berfirman Allah Ta'ala. Nabi kata dengan bahasa Nabi, dia kata Allah kata. Tapi itu bukan Quran. Tapi dia sandar kepada Nabi, dia panggil apa? Hadis juga. Oleh kerana dia mari daripada Nabi, dipanggil hadis qudsi ataupun hadis rabbani ataupun hadis wahabi. Bukan wahabi bukan. Masalah faham. Terkejut pula tengok lah. Wahabi adalah hadis. Wahhab itu nama Allah. Wahhab nama Allah kan. Innaka antal wahhab. Nama Allah tu daripada situ dipanggil hadis wahabi, hadis rabbani, hadis qudsi. Yang ketiga sunnatullah. Sunnah juga. Sunnatullah yang dibanyak tuan. Sunnatullah ni kita boleh kenali melalui bidang-bidang ilmu yang tertentu lah. Kita kuasai ilmu-ilmu dalam Islam. Banyak ilmu-ilmu yang telah disebarkan, yang ada banyak jurusan di pusat-pusat pengajian tinggi yang anak-anak kita belajar. Ada dalam bidang kedoktoran, dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang pembangunan, dalam bidang pembinaan kan ya. Banyak bidang perladangan, pertanian ya. Urusan-urusan yang begitu banyak yang ada ruji-ruji belakang lah ya. Banyak ruji-ruji belakang tu, itu adalah sunnatullah. Sunnah Allah. Nampak ya? Sunnah Allah. Tapi walaupun orang namakan macam-macam sunnatullah tu kan ya. Kita nak buat jambatan kan. Tu dia kena ada sukatan, banyak dia kena pakai ilmu apa tu? Ilmu fizik ya. Kan soal nak buat jambatan, nak buat bangunan ya, engineering apa semua tu. Dia arkitek apa semua tu dia kena rujuk kepada ilmu fizik ya. Maknanya kena mahir dalam bidang ilmu fizik, ilmu kira-kira, banyaklah ya yang melibatkan. Semua ilmu-ilmu itu mesti benar. Ilmu yang benar itu adalah sunnatullah. Sunnah Allah tuan-tuan, bukan sunnah orang, bukan orang reka ya. Betul tak? Ini kita nak ambil faham lah. Macam saya pernah sebut dulu, bagaimana kita nak ambil faham. Itu sunnah. Ya sunnah Nabi saja ada tiga. Pertama sunnah Rasulullah sendiri, sunnah Nabawi. Sunnah apa yang kedua?
daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, sunnah dipanggil sunnah mauqufi. Mauqufi ni perkataan sahabat, bukan Nabi kata, sahabat kata. Sahabat kata, ya. Umar kata, hasibu qabla an tuhasabu. Umar kata, hisabkan diri kamu sebelum kamu dihisab. Contohlah, itu perkataan Umar, bukan perkataan hadis. Oleh kerana sahabat Nabi ini adalah datang daripada Nabi, Rasulullah sendiri suruh kita ikut dua orang. Ikut sesudah aku Abu Bakar dan Umar. Jadilah Abu Bakar dan Umar tu sunnah Nabi juga. Kita sembahyang tarawih macam di Mekah kan. Di Mekah Wahabi diperkuat pegang hadis. Di pas sembahyang tarawih 20 rakaat. Dia tak sembahyang 8. Mekah sembahyang 20. No 8 tak ada. Nampak tak? Ya. Kita jadi kalut 8 ni kata ikut sunnah. Nah, dia pun lagi kuat Wahabi tu. Wahabi lagi kuat ikut sunnah tu kan. Oh, jangan buat main dia pun hadis-hadis dhaif dia pun tak pakai, ya. Tapi sembahyang tarawih 20. Kenapa dia pakai 20? Ya. Muhammad Abdul Wahab kata Nabi suruh Umar yang bentuk 20 rakaat itu daripada Umar. Rasulullah suruh kita ikut Umar. Makna kata ikut Umar tu sunnah Nabi. Tengok dia ikut orang. Kan? Rasulullah sendiri kata ikut sesudah aku Abu Bakar dan Umar. Bila Nabi kata macam itu, maknanya mengikut Umar, mengikut Abu Bakar adalah sunnah Nabi. Rasulullah suruh. Maka dengan kerana itu kata Muhammad Abdullah Abu Wahabi, kami sembahyang tarawih 20 sebab Umar buat 20. Umar itu Rasulullah suruh ikut. Tengok dia ikut orang. Kita hari ni tolak Umar tak pakai. Pasal Umar buat 20 tolak tak pakai. Umar ambil 8 kata Nabi buat 8. Tengok punya pandai kita. Lagi teruk nak panggil Wahabi ke nak panggil apa? Ya, ini bekah tuan-tuan. Hampa pergi buat apa nama kalau Ramadan kalau ada peluang pergi buat umrah Pergi buat umrah Ramadan, duduk sendiri tengoklah ikut dia bersembahyang. Macam mana? Saya banyak kali dah dapat turut Ramadan ni dengan dia pun. 10 rakaat satu imam. Saat ni 10 rakaat ni satu imam. Imam tu juga bawa witir habis. Jadi imam pertama 10 rakaat, imam kedua 13 rakaat. Malam 21 witir dia sebelah. Dia sembahyang 10 rakaat satu imam, kemudian ganti imam yang kedua 10 rakaat, semua balik dulu. Balik duduk di rumah. Nampak ya? Lepas 1 jam mai pula. Sembahyang witir 11 rakaat itu dia. 31 rakaat. Kita tak boleh buat. Itu Wahabi. Nampak tak? Kita tak kenal, kita tak betul. Nampak tak? Ini di antaranya tuan-tuan saja saya terang sikitlah ya. Tuan-tuan kena faham tu. Ini di antara dia kata tadi sunnah ya. Baik. Yang ketiga kita panggil harus. Harus ni kita panggil jaiz. Jaiz ya. Harus artinya suatu perkara yang boleh dibuat atau ditinggalkan seperti makan benda-benda yang halal ya di darat atau di dalam makan benda, makan minum ni haruslah. Makan minum ya, berkahwin harus. Berkahwin bukan sunat ya. Berkahwin tu harus ya. Jangan kata kahwin sunat pula ya. Makan minum berumah tangga, tapi ada ketika kahwin tu jadi haram. Tengok keadaan dah. Dia menikah nak buat naya perempuan tu. Memang orang ni suka jual perempuan. Dia menikah, dia nak bawa budak perempuan ni buat bidalen, nampak tak? Nikah tu haram hukum dia. Nampak tak? Haram tu haram apa saya sebut tadi kan? Wajib ada 18, haram pun ada 18. Haram apa dia panggil? Haram aradi. Bukan haram hakiki, dia baru jadi haram. Nikah tu harus oleh kerana tindakan dia menikah tu, motif nikah tu kerana nak memperdagangkan isteri dia, ya. Maka jadilah haram, haram aradi. Dia bukan haram zati. Haram zati itu minum arak. Minum arak tu haram zati lah, ya. Tak ada jalan kita nak ganti, aku nak minum arak berubat, nampak tak? Nak buat ubat sikit, dia kata bagus, nak bagi panas badan, orat-orat pun bagus, minumlah sikit, tak apa, nak niat bagus. Niat tidak boleh mengubah hukum, faham? Niat tak boleh ubah hukum lah, tak boleh.
hukum tetap hukum. Nah, sikit arak pun habis. Nah, masuk dalam makanan, masuk dalam kek itu pun haram. Majlis Fatwa Kebangsaan 1990, tahun 1990 dia bergerak fatwa ya. Sebarang jenis makanan masuk arak sikit, makanan itu haram. Nampak? Itu Majlis Fatwa dia keluar tahun 1990. Nampak ya? Dan tetap akan ada. Kalau kita cek balik bawa ke makmal kek itu memang boleh jumpa arak tu ada dalam tu. Memang tak hilang. Zat arak tak hilang. Orang buat apa? Fruit cakes eh? Fruit cakes. Masuk tu dah. Tak bunyi ya. Tak bunyi. Bunyi. Ya. Kalau masuk waktu azan dulu. Ada 6 minit ya. InsyaAllah. Ya. Jadi makanya apa nama? Arak ni tak boleh hilang ada. Masuk dalam makanan, walaupun kita dah masak, kita proses, kalau kita bawa masuk dalam makmal, kita akan jumpa balik arak. Memang tak boleh hilang. Itu memang dah ya, dah buat kajian dah ya. Tuan-tuan, arak sikit pun hukumnya adalah haram. Yang maknanya harus ni adalah perkara yang boleh. Nak buat nak kita nak berumah besar, nak berkereta besar ya, nak beristeri cantik, harus. Itu hukum harus ni cukup banyak dalam kehidupan kita ya. Selama mana tidak ada perintah yang ditegah, dia semuanya halal ya. Belum ada perintah, tak ada ayat daripada hadis, tidak ada suruhan daripada hadis, tidak ada dalil daripada Quran ya, tidak ada ijma', tidak ada qiyas, maka dia adalah halal, boleh makan ya. Itu kita nak kena faham. Sebab itu disebut begitulah. Jadi makanya harus ni cukup banyak ya. Tinggal lagi dan harus ni harus makan banyak haram. Kulu washrabu, Quran kata makan dan minum harus. Wala tashrabu. Nampak? Wala tusrifu, jangan lebih. Tengok. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan lebih, haram. Kalau makan lebih jadi haram. Tadi asalnya harus jadi haram. Haram tu haram apa? Haram ma'arudi, bukan haram zati ya. Ya. Babi itu haram zati. Arak itu haram zati. Nampak tak ya? Itu dia. Itu. Tiba-tiba kita nak makan, benda tu tak ada makanan. Tak ada makanan. Yang ada pun daging babi ya. Jangan buat. Makan apa pun tak ada lah. Cuma ada babi. Boleh makan tak? Harus makan. Harus. Nampak? Harus tu harus apa? Jaiz aradi. Dia bukan asalnya harus. Tapi jadi harus kerana ad-daruratu tubihul mahdhurah, dalam keadaan darurat perkara ini juga menjadi halal. Ya, faman itturu ghairu baghin wa la'ani fala isma 'alaihi, al-Quran kata. Dalam keadaan tidak melampaui batas, maka tidak ada tegah atas kamu. Maknanya kamu boleh makan. Ya, itu dia dipahamkan dengan apa nama? Dikenali sebagai hukum harus. Tuan turun tarik kaki tuan, saya ada baca hadis. Belakang. Tolonglah. Saya baca Quran hadis. Menghadap. Duduk dalam masjid yang menghadap kiblat, kaki yang menghadap kiblat dah. Tak boleh menghadap. Walaupun saya tak ada, walaupun tak ada apa, jangan menghadap Imam Syafi'i pernah tegur seorang ulama. Menghadap. Ulama apa? Ulama zaman dia Lujur kaki, Imam Syafi'i pukul dengan tongkat kaki tu. Nampak? Kita ni pukul tongkat, dia pukul kita balik Yang tu yang saya tu lah. Tu di Mekah banyak. Tu kita nampak adab kan? Adab. Kita tak perlu ludah kiblat. Kita ludah kiblat depan pun hukum dia makruh lah, bukan haram. Makruh ludah depan. Ya, ludah kaki depan. Tak boleh. Itu dia antaranya lah tuan-tuan kita nak kena dikira. Ini dikecuali Rasulullah aja boleh. Seorang Rasulullah boleh. Kok mana tak apa? Rasulullah ni apa perlu? Antaranya lah, bukanlah semua ada perkara yang Nabi boleh, kita tak boleh. Dia boleh nikah sampai 12, kita tak boleh. Nampak tak? Itu dia. Betul lah. Dia puasa terus 24 jam. Kita tak boleh. Masuk maghrib automatik kena buka dia. Tak buka pun dah buka. Aku tak mau buka puasa lagi. Aku nak pahala lebih. Tahap lagi 1 jam. Dapat pahala tak? Dah makruh. Dia kata nampak. Cukup jam, masuk jam 7:27 automatik puasa kita buka. Tak makan pun kita dah batal puasa orang. Itu dah nampak. Ya. Nabi boleh, dia kata puasa wisal. Nabi boleh sambung puasa sampai besok.
dapat pahala. Itu lebih Nabi Rasulullah pengecualian lain sikit daripada Rasulullah, daripada kita semua orang, itu lebih sikit. Baik. Kemudian yang keempat, masuk dah. Seminit lagi nah. Baik. Yang keempat makruh, tuan-tuan. Makruh ni karahah, dia panggil makruh. Artinya suatu perkara yang diberi pahala kepada siapa-siapa yang meninggalkannya. Syarak suka kita tinggal. Makruh ni perkara yang syarak suka kita tinggal. Sunat syarak suka kita buat. Kita dia. Sunat syarak suka kita buat. Bukan syarak suruh, syarak suka kita buat. Makruh pula syarat benci, syarat suka kita tinggal. Nampak? Silakan Mazid. Alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. InsyaAllah sikit lagi nah, kita selesaikan dulu bab ni. Makruh ni artinya dipaham di sini, yakni suatu perkara yang diberi pahala kepada siapa-siapa yang meninggalkannya dan tidak disiksa kepada siapa yang membuatnya, seperti makan makan ulam jering, petai, jeruk dan sebagainya. Ini makruh ni pula dia ada dua. Satu dia panggil makruh tanzih, T-A-N-Z-I-H, tanzih. Satu lagi makruh tahrim, tahrim dia perkataan haram ya. Makruh tanzih ni maknanya makruh yang berat kepada harus, berat kepada harus. Makruh tahrim berat kepada haram. Tanzih ni maknanya benda yang kita makan seumpama yang bau mulut, membusukkan mulut. Kita guna tangan kiri pada benda yang baik. Kita guna tangan kanan pada benda yang tak elok. Nampak tak? Pegang najis tangan kanan. Ya. Pegang makanan tangan kiri. Kalau memang kita ni bukan kidal lah, orang kidal lain lah. Itu pun dia kena usaha juga contohlah. Jadi makanya makruh tanzih ni dia suatu yang ringan dan tidaklah berat seperti mana. Tapi kalau kita sengaja buat dengan hasrat untuk mendatangkan satu bau yang tidak sihat, hukum dia haram. Ya. Jadi sekejap lagi kita nak pergi sembahyang jemaah, makan petai. Makan petai betul-betul ya. Petai apa nama sampai tomeh apa tu begitu, nak pergi sembahyang. Bau petai mulut kita. Tu tak boleh pergi jemaah, guguk sembahyang jemaah. Nampak tak? Boleh ganggu bau itu ya. Ini dia antaranya lah. Contoh. Jadi benda-benda makruh ni tuan-tuan, makruh ni dia mengikut Al-Imam Hanafi rahimahullah ta'ala anhu ya. Al-Imam Al-Azam Al-Imam Hanafi, dia kata akan hilang satu sifat. Orang yang makan makruh ni, benda-benda makruh ni akan hilang sifat ghirah, sifat cemburu. Cemburu agama. Ghirah ni cemburu agama, bukan cemburu perempuan. Cemburu agama tuan-tuan. Orang hina agama kita, kita tak ada rasa apa, tak ada feeling, tak ada rasa marah. Itu makna kita tak ada cemburu. Cemburu orang hina Al-Quran, orang hina Nabi, orang hina ulama, orang cerca kita, orang hina masjid kita, apa-apa urusan agama orang hina, tapi kita rasa tidak ada apa-apa pun, tidak terasa di jiwa kita. Ini maknanya kita sudah hilang sifat cemburu. Kenapa? Kerana kita banyak makan benda makruh. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, dia tak makan benda-benda ni. Udang, ketam dia tak makan. Udang, ketam, belacan dia tak makan. Ya. Maka tu banyak wali-wali Allah di pada kalangan orang Hanafi, banyak jadi wali-wali Allah ya. Bersih jiwa dia. Ya. Itu paling baik, baguslah ya. Kita yang banyak makan kita banyak seafood ya. Makan udang, ketam, dah tu pula makan jeruk, budu, tempoyak ya. Pekasam ya Allah ya. Tapi sedap ya, nak buat macam mana? Benda-benda tu sedap semua. Kena belacan. Kawan saya seorang Arab, dia duduk di Kuala Lumpur sekarang. Dia duduk di Kuala Lumpur lah, tapi dia bukan sini lah, nikah dengan orang Melayu, nikah dengan orang Malaysia. Sahabat saya seorang di Kuala Lumpur ya. Nama apa lagu saya juga, nama bapak dia ya, nama dia tu ni. Dia mari mula-mula menikah dulu, dia tak makan belacan. Dia kata ke isteri dia tak boleh makan belacan, tak boleh.
Depa Hambali depa macam Hanafi juga. Depa tak makan benda-benda seafood ni korang, ya, seafood korang. Mak mentua tak tahu, mak mentua buat kangkung belacan. Ya. Mak mentua pun masak kangkung belacan, special lah. Tak abang kat menantu makan. Menantu makan setengah mangkuk habis, setengah mangkuk besar. Dia tak kata apa, nanti dah hari lain pula dia kata ke isteri dia, mak mentua, mak aku, dia kata mak hang buat kangkung sedap. Nampak tak? Betul ya? Hang makan tak? Isteri dia kata, aku makan lah. Hari tu hang tak ada, aku makan lah. Isteri dia pergi buat rawatan. Ya, no? Dia kata mak aku buat belacan tau. Tidak, nak kata apa lah. Lepas tu lagi, dia tak kata apa lah. Dia buat, mak mentua buat lagi sekali, dia makan, dia tak tolak. Nampak? No? Dan hilang sifat cemburu tu hilang. Nampak tak? No? Kalau tidak, isteri dia nak keluar, dia tak bagi. Sekarang isteri dia mana ambil? Sudah hilang sifat cemburu. Sebab tu kita kena pelihara lah. Benda-benda makruh ni bukanlah haram, tapi dia boleh menyebabkan jiwa kita sudah hilang satu sifat yang paling penting, sifat ghirah. Arab kata ghirah, bukan gairah. Ghirah ni cemburu agama hilang. Yang kedua, makruh tahrim. Makruh tahrim ni berat kepada haram, tuan-tuan. Makruh tahrim ni seumpama contoh kita sembahyang sunat yang tidak ada sebab awal. Tidak ada sebab awal, yang tidak ada waktu, sembahyang sunat yang tidak bersebab awal, yang tidak berwaktu dalam 5 waktu mengikut mazhab Syafi'i lah. Dalam sehari ada 5 waktu yang kita tak boleh sembahyang sunat dalam tu. Sunat saja lah. Fardu tak apa, qada tak apa. Sembahyang sunat, qada tak apa lah, qada sembahyang. Qada fardu wajib. Kita nak sembahyang sunat yang tidak ada sebab dahulu. Sebab kemudian tak apa. Waktu lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang asar. Habis sembahyang subuh ada baki sisa waktu tu kita tak ada sembahyang sunat. Lepas sembahyang asar ada bagi salam ada lagi 1 jam kot, nak masuk maghrib, kita tak boleh sembahyang dah sejam. Itu waktu tahrim yang tertakluk kepada fa'al, dia panggil, ya, ta'luqu bi fa'li, dia takluk kepada perbuatan. Lagi tak sembahyang subuh, tak ada lah waktu tu. Siapa yang sembahyang subuh, adalah waktu tu. Siapa sembahyang asar, adalah waktu tu. Maknanya sisa baki waktu yang ada itu haram. Itu 2, takluk kepada perbuatan. Yang 3 lagi ta'luqu biz zaman, takluk dengan masa. Pertama, waktu terbit matahari, syuruk sekarang, syuruk berapa dah ni? Tak nampak. Syuruk, 7.30 setengah, 7.31 kot. 7.31 campak 28, 7.59 pukul 8 baru boleh sembahyang. Maknanya kata terbit matahari 7.31, lepas 7.31 tu tak boleh sembahyang lagi, tak boleh sembahyang sunat. Kita kena tunggu 28 minit falaki mengikut anu falak lah. 28 minit kita kena tunggu campur dengan 31, maknanya 7.59 pukul 8 baru boleh sembahyang sunat duha. Jadi antara 7.31 sampai pukul 8 tu, itu waktu tahrim yang berlaku disebabkan masa, bukan kerana perbuatan. Memang ada masa tu. Yang kedua, ketika matahari tengah-tengah langit, betul-betul tengah-tengah langit, dia panggil zawal. Arab panggil zawal, orang Melayu kata rembang, waktu rembang tengah hari. Masa tu kita tak sembahyang sunat. Dia masuk sikit tahap boleh, sebelum dia boleh, lepas tu boleh. Jangan tengah-tengah. Dia tengah-tengah langit tu, dia panggil waktu zawal, rembang. Tu waktu kita orang angkat, dia boleh angkat takbir. Dulu masa dia pendek sangat. Sekarang kita angkat takbir je, Allahu Akbar, dia berlari waktu tu. Kita angkat takbir. Kalau sembahyang sunat yang tidak ada sebab dululah, maka sembahyang sunat itu tidak sah, lagi haram. Satu lagi, ketika matahari, bulatan matahari nak tenggelam, masuk maghrib, antara asar dengan maghrib. Dia maghrib ni bulatan akhir tu, dia punya crescent tu, ya, dia punya garisan bulatan akhir tu, lagi ada sikit, ada lagi asar.
dah tak nampak, dia tenggelam pada daratan ya, tenggelam, maka dihukum maghrib. Jadi antara waktu dan mematang tengah hari itu lebih sama. Tengah hari dengan waktu maghrib itu lebih kurang sama dia punya masa. Begitu pantas, hanya sekadar lulus kita angkat takbir. Itu waktu dia lah. Itu dia dua waktu tu. Jadi maknanya 5 waktu ni kita tak boleh sembahyang dalamnya, dipanggil waktu tahrim. Haram ya, haram. Dia waktu tu ada asal, waktu tu halal. Kita bagi jadi haram. Pasal pergi sembahyang dalam dia, nampak? Maka dia panggil makruh tahrim. Makruh ni karahah tegah ya. Tahrim tu maknanya jatuh haram. Itu yang kata tadi ni. Kemudian yang kelima, halal. Halal artinya suatu perkara yang diberi pahala kepada siapa yang mengerjakannya dan tidak seksa kepada siapa yang meninggalkan, seperti makan daging, lembu dan sebagainya. Ya, halal. Benda makan ni, makan hukumnya harus, tuan-tuan. Tapi kalau kita makan tu dengan usaha mencari makanan yang halal, dapat pahala. Dapat pahala. Tuan-tuan nak makan benda halal dapat pahala tu, kita tak perasan pahala kita bertambah kan. Kalau begitu kena makan banyak, tak boleh pula. Makan banyak jadi haram balik, nampak? Kalau halal pun nak makan banyak, tak boleh pula. Nampak ya? Jadi makanya benda halal ni istilah kepada benda harus. Asalnya harus jadi halal. Asalnya harus jadi halal. Halal ni benda yang kita makan dapat pahala. Walaupun kita tak tahu kata dia tu halal. Kita tak tahu kata dia tu hukum dia halal. Hanya kita tahu kata daging lembu boleh makan. Sembelih elok boleh makan. Kita tahu cakap tu aja. Maknanya kita dapat pahala halal. Ya. Contohlah ya. Kemudian laginya haram. Haram artinya suatu perkara yang dikenakan hukum seksa kepada siapa yang mengerjakannya dan diberi pahala kepada siapa-siapa meninggalkan, seperti minum arak, bermain judi dan lain-lain lah. Benda haram ni sudah jelas ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir, Al-Quran sebut. Diharam bagi kamu ya. Diharam bagi kamu bangkai, kemudian darah yang mengalir dan juga daging babi. Itu sebagai contoh. Itu sudah ada dalam Quran, sudah disebut, dan ulama-ulama juga mengambil daripada hadis-hadis Nabi. Banyaklah benda-benda halal ni, haram ni. Ada kita boleh tengok sekarang ni, kalau kita nak tengok buku kitab yang agak luas lah dia punya perbahasan halal haram ni, boleh beli. Ada kitab nama dia Halal dan Haram dalam Islam. Buku tu asalnya buku Arab ya. Al-Halal wal Haram fil Islam. Nama buku tu asalnya kita Arab. Yang tulis Syekh Yusuf Qaradawi. Dia yang tulis kitab tu ya, atas permintaan Presiden Mesir. Minta dia tulis kitab tu, dia pun tulislah buku tu. Sekarang diusaha oleh ulama Indonesia, dan juga paling latest sekali Dewan Bahasa Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka sudah terjemahkan ke dalam bahasa Melayu lah. Jadi tuan-tuan patut adalah, saya ingat buku kitab tu di rumah beli satu kitab taruh di rumah, kurang-kurangnya boleh jadi bahan rujukan ya. Keluarga, anak-anak kita, cucu cicit kita boleh baca, bahasa dia pun mudah. Dalam itu dihuraikan perkara yang halal dan perkara-perkara yang haram, tuan-tuan. Paling penting ya, dia ada semua kategori. Kategori hiburan, kategori pakaian, kategori pertanian ya. Dia pecahkan yang mana haram dalam pertanian, yang mana haram dalam pakaian, yang mana haram dalam hiburan. Ada sebut dalam tu lah, dalam kitab tu ada sebut ya. Halal dan haram dalam Islam oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Itu contoh ya. Kemudian yang ketujuh, sah itu suatu perkara yang dikira betul dan terpakai, seperti mengerjakan ibadat salat dengan cukup syarat-syarat dan rukun. Mengikut yang kita boleh faham di sini, sah adalah apabila berhimpun antara rukun dengan syarat. Apabila rukun dengan syarat campur rukun plus syarat, dia punya jawab dia sah. Kalau ada rukun syarat tak sah. Ada syarat rukun tak sah. Nampak tak? Ada rukun Fatihah, syarat dia tak ada. Baca Fatihah tak betul. Nampak tak ya? Adalah rukun tu Fatihah, semayang baca Fatihah tu rukun, tapi syarat Fatihah tidak ada. Maknanya dia baca sebutan huruf tak betul. Yang pendek dia panjang sangat, yang panjang dia pendek. Nampak tak? Hukum mat 2 bantai sampai 3 4 5 mat panjang, tu batal lah. Dia punya bacaan tak betul. Dia kena ikut cukup. Kalau 2 nampak tak? Kalau 3 jangan bagi kurang. Huruf-huruf dia begitu juga ya, syarat-syarat dia. Sebutan huruf dia mesti betul. Kalau sad mesti sad, as-sirat, siratal mustaqim mesti sad. Dia baca dengan sin batal.
Qaf masih dengan qim, dibaca dengan ka, kim, batal. Nampak tak ya? Contoh, ha maftuha dibaca dengan ha marbuta, ha dada, sepatutnya ha rengkung, ha maftuha ya. Ini antara contoh kita baca ya. Boleh kan? Itu di antaranya disebut sebagai dha misalnya. Dia baca dengan dha, batal lah. Itu syarat dia. Ya, itu di antara. Kemudian tempat-tempat yang ada sabdu-sabdu tu kena jagalah. Sabdu-sabdu yang ada sabdu tu kita kena pelihara sabdu dia. Maknanya kita baca Fatihah nampak di mana sabdu. Itu syarat. Jadi syarat gabung dengan rukun equivalent tu sah. Tu faham dah ya. Baik. Akhir sekali batal artinya suatu perkara yang dikira salah dan tidak terpakai seperti solat yang tidak cukup syarat ataupun rukun. Maknanya kalau tidak sah batal lah jawab dia. Itulah di antara hukum syarak yang dapat kita baca pada kuliah maghrib kita pada hari ini. Takat tu dululah insya-Allah ya. Kita ambil hukum syarak dulu, akan datang nanti pada kuliah kita bulan depan insya-Allah kita masuk pula pecahan hukum akal. Ini lagi rumit ya. Hukum akal ni saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat tumpu lagi lah pada siri kuliah kita bulan depan kita akan bicara pula tentang pecahan hukum akal. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.